Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya Puan Aira dari Art Creation, pakar cetak kotak 50 pieces. Selamat pagi. Okey, dah hari ni terlewat sedikit daripada pukul 10 tapi tak lewat banyak. So, you all dah makan? Mesti dah kan, dah pukul 10. Saya sempat serapan je sikit. Sebab hari ni PKPB di Tanjung Malim, hari first. So terlambat sikit pagi ni sebab nak tinggalkan anak. Selalu biasa pergi kerja anak ikut. So hari ni anak tinggal dengan adik. So tu yang lambat sikit hari ni. Okey, so kalau siapa yang ada tengok ni sekarang ni boleh say hi. Jelas tak suara sebelum saya masuk cerita lebih dalam. Ada sesiapa? Tak ada ya? Biasa, itu normal. Bercakap seorang itu normal. Okay? Yang penting kita kena kuat, kita kena terus untuk sampaikan, untuk ceritakan apa untuk share benefit apa yang kita tengah buat. Okey, semalam saya dah cerita bagaimana Art Creation ni boleh tercetus. Okey, hari ni saya nak share apakah orang kata apa dugaan, apakah cabaran yang kami lalui sepanjang 3 tahun kami beroperasi. Maknanya dari 2016 sehinggalah kini, apakah cabaran yang kami hadapi. Okey, kalau bercerita tentang cabaran ni, first cabaran yang paling besar first adalah bagaimana kami nak meyakinkan klien-klien dengan 50 pieces ni mereka akan dapat kualiti yang bagus. Okay? Itu adalah cabaran pertama kami. Sebab biasalah pemikiran mereka 50 pieces. So kotak dah betul ke ada orang yang ada tempat yang buat 50 pieces? Okay, pemikiran. So kan kalau kita beli, kita buat kotak 50 pieces ni kan kualiti dia tak seperti yang kita harapkan. Takut kotak kita kena gam sendiri, takut kotak kita kena double tape sendiri. So itu adalah cabaran. Bagaimana kami nak yakinkan klien tanpa mereka datang kan, tanpa mereka walk in. Sebab dulu kita dekat rumah kan, 2017, 2018 kami berada di rumah. So macam mana kita nak yakinkan tanpa mereka lihat produk kotak tu sendiri kan. Contoh macam ni lah kan. So kalau saya promote, and then saya cerita, okay, founder-founder di luar sana yang baru berniaga, yang baru nak jadi founder, yang baru nak create produk sendiri, nak tak kami bantu anda mempunyai kotak packaging yang cantik, berkualiti serendah 50 pieces saja. Okay, so macam mana kita nak yakinkan mereka tanpa mereka pegang, tanpa mereka lihat depan mata dan feel sendiri adakah kotak ni berkualiti. So itulah cabaran kami. Apa yang boleh kami buat? Kami hanya boleh ambil video, tapi still takkan nampak betul-betul sebab dalam video kita hanya boleh nampak mungkin kalau gloss nampak berkilat, kalau matte tu nampak macam warna dia mati kan, itu saja. Tapi klien tak boleh pegang. Tapi itu orang kata apa, tak jadi satu macam mana tak jadi satu benda yang buat kami putus asa untuk buat apa yang kami buat. Okay? Walaupun itu satu cabaran, tapi kami tetap teruskan dan kami terus setiap hari keep sharing, bagi tahu kotak 50 pieces ni ramai klien yang dah berpuas hati. Sebab kadang-kadang
ada klien kami yang dah gunakan servis kami, mereka berpuas hati. Cuma saya faham mungkin mereka busy, sibuk, tak sempat untuk sharing, orang kata macam mana story, sharing, ambil video untuk cerita apa yang mereka rasa, apa yang mereka feel selepas menggunakan servis kami. Tapi so far alhamdulillah, kalau testimoni yang secara orang kata melalui WhatsApp yang kita screenshot, alhamdulillah banyak yang kita terima, banyak yang feedback yang happy. Itu yang buatkan kami rasa bersemangat untuk buat apa yang kami buat. So itulah challenge yang kami hadapi. Waktu first kami buat, sebab macam mana kami nak yakinkan klien ada kotak 50 pieces yang berkualiti. Bukan cikai bukan you all kena gam sendiri, tak. Memang sampai dekat you all kan. Dia macam ni, sekejap saya tunjuk. Okay, kotak ni dah lama dah ni. Okay, macam ni, sampai dekat you all memang macam ni. Tak payah gam, kita dah siap gam. You all just macam tu. Okay, masukkan produk dan tutup. Okay, sangat mudah. So itulah ceritanya, cabaran bagaimana nak yakinkan klien kualiti kotak 50 pieces ni bukan cikai-cikai. InsyaAllah berpatu, orang kata apa, dia ngam dengan harga yang dibayar tu, kualiti dia dapat, InsyaAllah anda akan berpuas hati. Cuma ni dari segi kelemahan 50 pieces ni, tak boleh buat stamping, tak boleh buat emboss, tak boleh buat UV spot, yang itu semua tak boleh lah. Tapi you all akan dapat printing kotak menggunakan kad 350 GSM of digital spec. So paper pun dah tebal, then boleh pilih lagi nak gloss ke, nak material matte ke. So pada saya dengan 50 pieces kita boleh dapat kualiti yang macam tu. So okey lah kan. So insyaAllah saya akan cuba di live yang akan datang, saya akan cuba tunjukkan testimoni klien yang pernah menggunakan servis kami. Itu adalah cabaran first. Sepanjang kami beroperasi. Itu yang first. Yang second, cabaran dia adalah cabaran bagaimana orang kata bagaimana kami nak produce kotak yang klien nak. Sebab kotak ni ada macam-macam jenis. Okay, so macam kami MOQ 50 pieces ni, kami tidak seperti mana kilang-kilang di luar sana. So kami tak ada cikgu, kami tak ada guru, kami tak ada tempat nak belajar. So itulah alhamdulillah diberikan bakat tu kepada suami saya. So bila klien cakap okey saya nak kotak macam ni, so suami saya akan gunakan segala imajinasi, segala ilmu, segala imajinasi apa yang dia ada untuk jadikan juga kotak tu. Sebab dia ada macam-macam. Kalau macam ni, ini meshboard single wall dan meshboard double wall lain. Kita nampak kotak tu macam ni, tapi sebelum kotak ni jadi, dia punya orang kata open size tu lain. So benda tu yang buatkan satu cabaran lah bila klien minta kotak-kotak yang agak mencabar, tapi kami tak nak cakap tak boleh. Kita cuba. Okay, daripada first 2016 dulu kita buat jenis kotak yang macam ni saja. Orang kata apa, box standard saja. Dan kemudian kita cuba untuk penuhi klien nak kotak macam ni, klien nak kotak macam ni. Suami saya cuba macam mana nak dapatkan exactly apa yang klien nak. Sebab tak mudah ya untuk buat MOQ rendah ni, sebab kita tak ada kepakaran yang tinggi seperti mana kilang-kilang. Tapi so far alhamdulillah ramai klien kita yang daripada 2016 sampailah sekarang masih follow kita lagi, masih order lagi dengan kita. Sebab kotak ni ada macam-macam. Okay,
Macam ni, saya tunjuk kejap. Okey, macam ni. Ini French pork. Okey, ni French pork. Yang tadi saya tunjuk ni, ini box standard. Okey. Ada yang macam ni. Ni pillow box. Okey, macam mana kotak ni jadi? Okey. So itulah cabaran kedua kami, iaitu bagaimana kami nak memenuhi kehendak pelanggan. So macam pelanggan kata nak macam ni, kita kena buat. So kami tak boleh cakap tak boleh. Okey. So itulah cabarannya. So dengan ilmu apa yang ilmu dia bukannya ilmu tau, dia imajinasi sebenarnya. Dengan imajinasi suami, cuba berikan yang terbaik apa yang klien nak. Macam suami dia buat untuk orang kata bentuk kotak luar. Masa dulu saya yang designkan sendiri. So macam sekarang 2019, 2020, Alhamdulillah kita dah ada team, kita dah ada designer kita sendiri yang lebih pakar berbanding masa saya dulu. Okay. So bila kita dah ada team ni, Alhamdulillah, syukur sebab kerja pun jadi lebih smooth, lebih laju. So itu adalah cabaran kedua. So cabaran pertama tadi, macam mana kami nak yakinkan klien kualiti kotak kami tanpa mereka pegang, lihat di depan mata. Itu cabaran pertama. Cabaran kedua kami adalah bagaimana kami nak realisasikan impian founder untuk mendapatkan kotak yang mereka nak. So sangat pada kami itu cabaran sebab kita tak ada orang kata apa, kepakaran dalam bidang tu, tapi kita hanya minat dan niat kita yang besar, iaitu kita nak memartabatkan usahawan-usahawan, khususnya founder yang baru bermula ni, supaya diorang memiliki kotak packaging yang cantik, berkualiti walaupun serendah 50 pieces. Atas niat tu yang buatkan kami tak pernah putus asa buat apa yang kami buat sekarang. So itu cabaran yang kedua lah. So sepanjang 3 tahun ni juga, cabaran yang ketiga adalah bila mana, ini cabaran ketiga ni pada saya dia lebih kepada macam mana nak cakap lebih kepada luaran. Okay, cabaran bila ada di kalangan sahabat, bukan sahabat, di kalangan kawan-kawan, di kalangan orang yang supplier-supplier yang membuat servis hampir seperti kami, yang mempertikaikan apa yang kami buat. Untung ke buat printing 50 pieces ni, bila nak kaya. Okay, so itulah yang selalu kami terima. Tapi pada kami, sebab kami jelas apa yang kami mahu. Sebab memang betul kan, orang kata gila lah kalau kita buat bisnes kita tak nak untung kan. Tapi kami lebih menekankan niat kami sebab kami faham orang kata lane yang kami duduk sekarang ni bukan orang kata lane yang dimonopoli oleh kita, orang kita. Boleh faham kan apa yang saya cakap? Tetapi atas semangat yang kami suami isteri berdua ni nak memartabatkan usahawan ni, jadi kami tak fikirkan sangat pada awalnya. Kita tak fikirkan tentang keuntungan tu sebab kita tahu, sebab saya yakin bisnes yang Allah bagi ni pada kami sebenarnya adalah bisnes yang Allah hantar untuk kami bantu ummah, khususnya Bumi Putra, khususnya orang yang baru nak bermula, usahawan yang baru nak bermula. So sebab itulah walaupun kami diperlekehkan buat printing 50 pieces, bila nak kaya, print buat benda bodoh, tapi benda tu tak melenturkan semangat kami. Sebab kami tahu bila kita menambah orang kata apa, menambah baik nilai dalam hidup seseorang, insya-Allah macam mana pun Allah akan hadirkan rezeki yang tak disangka. Itu yang saya percaya, yang saya nampak daripada 2017 sampai sekarang. Walaupun kita tak ada orang kata apa,
tak ada marketing yang kuat pada awalnya sebab kita tak cukup team. Jadi kita hanya orang kata dengan berdua, jadi kita kurang untuk bercerita macam sekarang ni. Alhamdulillah saya bersyukur sangat-sangat Allah bagi peluang untuk saya sharing, untuk saya kenalkan siapa di sebalik Art Creation, apa yang kami buat, kenapa kami buat apa yang kami buat dan apa cabaran kami. Okay, so Alhamdulillah, keuntungan tu dia akan datang kemudian. Okay? Waktu kita baru bermula memang kita rasa sakit sebab kita bukan macam kalau 1000 pieces tu kita untung terus banyak. Macam kita bermula ni kadang-kadang dia nampak puluh-puluh. Tapi saya percaya sebab bila kita bantu lebih ramai orang, Allah akan bantu kita. Tak kisahlah, bukan kita fikir orang kata bantu kita beri duit, kita dapat duit, bukan. Allah akan cukupkan dari segi kesihatan, kebahagiaan, kecukupan. Semua tu kerja Allah. Yang kami tahu, kami buat apa yang kami buat sekarang. Kami niatkan untuk founder-founder di luar sana sebab kami nak jadi satu tempat untuk founder-founder yang baru bermula untuk dapatkan kotak packaging yang cantik, berkualiti serendah 50 pieces. Itu saja, kami pegang kuat-kuat niat tu. So apa sekalipun orang cakap, kami tak kisah sebab kami tahu apa perjuangan kami dan apa matlamat kami. Sebab misi kami adalah untuk menjadi supplier, bukan supplier, matlamat kami adalah untuk menjadi tempat percetakan nombor 1 di Malaysia dan juga Brunei dan Singapura yang membuat cetakan 50 pieces. Itulah harapan kami. So sekarang ni kita memang kita dah ada customer daripada Brunei, Singapura, tapi tak ramai lah. Tapi so far Alhamdulillah lah sebab mereka dah mula ketahui ada tempat yang boleh buat kotak serendah 50 pieces pada kualiti yang okey. Cuma kelemahan dia satu je lah sebab dia tak boleh nak buat stamping, dia tak boleh nak buat UV, dia tak boleh nak buat apa lagi emboss, sebab dia 50 pieces. Kita kalau ribu-ribu buat tak? Ribu-ribu kita buat, cuma kita tak nak tekankan sebab ribu-ribu banyak orang buat. You all boleh cari banyak lagi dekat luar. So kita berfokuskan kepada 50 pieces ke 300 pieces. Kalau you all nak buat 500 ke 1000 ke 20,000 ke, semua tu boleh. Cuma saya tak nak ceritakan tentang tu sebab ramai orang yang buat servis yang ribu-ribu di luar sana. Waalaikumsalam. Hai Kak Lina, apa khabar? Morning, selamat pagi. Dah sarapan dah? Suara clear tak? Dah cerita banyak pun tanya suara clear ke tak kan? So 4 orang yang view ni, 3 orang. Okay, Alhamdulillah saya bersyukur sangat-sangat. Saya ucap terima kasih ya yang pada sudi tonton live ni. Semoga orang kata apa anda diberkati dan dirahmati Allah selalu. So pada anda yang tengok live ni, share sebanyak yang mungkin. Sebab macam saya cakap lah, saya nak kita panjangkan benda yang baik. Sebab saya nak orang di luar sana yang baru nak naik, yang baru nak buat baru nak jadi founder, ataupun kalau bukan baru nak jadi founder pun dia buat produk handmade macam tu. So dia nak cari packaging, tak ada tempat kan. Bila homemade ni kita boleh buat 50 kan. So boleh cari kami. So panjangkan, share banyak-banyak. Sebab kadang-kadang benda tu bukan berguna untuk kita kan, tapi dia berguna untuk orang lain. So sebab sharing daripada kita tu menjadi orang kata titik permulaan untuk mereka mempunyai kotak yang berkualiti. Okay. So tadi saya dah cakap cabaran yang ketiga. Okay, cabaran yang keempat ni adalah clear dan share insya-Allah untuk manfaat bersama. Terima kasih berbanyak Kak Lina, Kok. Semalam share, hari ni share. Alhamdulillah. Saya sangat suka orang yang suka share ni tau. Sebab orang yang suka share ni kan, dia ada satu dalam diri dia kan, dia suka beri manfaat pada orang lain. Kadang-kadang benda tu tak berguna untuk dia, tapi sebab dia share benda yang baik ni, orang lain mendapat mendapat penyesuaian kan. Cuba bayangkan kan, ada orang di luar sana yang
dah penat dah berjalan mencari, hati terluka, terhiris sebab yelah nak buat MQ rendah, siapa nak layan kan. Dan tiba-tiba sebab you share video ni dan dia dapat tonton, you all tak tahu macam mana gembira, happynya dia bila dia jumpa tau. Sebab seriously, sebab saya banyak sangat bercakap dengan klien-klien, sebab saya suka WhatsApp klien, saya tanya macam mana. Dan mungkin ada di antara follower dalam ni yang sebenarnya dia sama saya. Memang kita ada ramai admin, kita ada admin Irma, admin Wani, admin Syah, admin Ida, admin Idayu. Tetapi sebenarnya kadang-kadang ada yang deal sendiri dengan saya. Cuma saya tak berapa, kadang-kadang saya tak berapa suka untuk mereka deal dengan saya. Kadang-kadang kesian sebab saya kadang ada pergi meeting, jadi dah terlambat order. So tu yang saya kadang-kadang saya cakap okay, deal terus dengan admin sebab saya nak urusan lancar. Sebab kadang-kadang dengan saya bila saya meeting, saya tak boleh nak percepatkan urusan tu. So itulah macam yang saya cakap tadi. Thank you so much kat Kak Lina Corp yang sudi share benda yang baik ni. Semoga sebab Kak Lina share ni, saya doakan hari ni Kak Lina dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Semoga Allah melapangkan rezeki dan mempermudahkan setiap urusan Kak Lina hari ni. Terima kasih banyak Kak Lina. Okay, so cabaran yang terakhir. Okay, saya sebab cabaran ni saya tak suka nak kupas banyak sangat. Sebab pada saya, setiap cabaran yang datang tu kan, kita anggap benda tu satu semangat untuk kita buat lebih baik lagi. Okay, sebab tu saya hanya nak cerita 4 cabaran je. So 3 cabaran saya dah cerita tadi. Okay, cabaran yang terakhir adalah bila mana saya nak expand. Okay, daripada mesin yang macam ni nak pergi lebih besar, daripada kualiti yang macam ni nak pergi kualiti lebih baik. So itulah cabaran saya bila mana saya tak dapat bantuan, bukanlah bantuan, saya try buat loan untuk mesin. Kalau loan kereta tu senang nak dapat. So saya try nak buat loan untuk beli mesin. Saya pergi ke satu bank, tak dapat. Sebab apa? Sebab saya tak ada record sebab dia tak ada record apa orang panggil tu, secret. So macam susah lah, memang susah sangat. Tak ada record, lepas tu tak cukup 3 tahun, macam tu. So walaupun tu satu cabaran kan, tapi saya bukan orang yang mudah mengalah. Walaupun dia kata oh tak boleh sebab tak cukup, then tak apa, saya pergi cari jalan lain. So saya nak wish thank you so much pada family saya, pada family suami, pada adik-beradik saya, khususnya Nur Zawani, Nur Syahida, Irmawati. Banyak sangat support. Okay, pinjam duit mereka. Pernah saya masukkan barang kemas mereka ke Arahnu untuk saya beli mesin. Dan bukan yang saya uniknya, saya cakap bukan saya yang meminta saya hanya doa. Saya hanya doa pada Allah, ya Allah, aku nak upgrade. Okay, sebab ni masa depan founder-founder aku, bantu aku ya Allah, aku dah tak tahu apa jalan yang patut aku buat. Dan tiba-tiba adik saya mesej, dia tengah Angah nak pakai duit ke? Angah nak beli ni. Benda tu macam ni tau. Dia cakap Allah tu sangat baik. Okay, Allah tu sangat baik. Dan kita jangan putus asa dengan apa yang kita buat. Dan kita buat apa yang kita buat, kita kena usaha. Kita jangan buat macam mana kita jangan buat keputusan macam mana saya nak bagi faham. Bila kita nak sesuatu tu, kita mesti usaha. Kita mesti usaha sehabis baik. Moga dengan usaha kita Allah nampak dan Allah mudahkan. Sebab hanya Allah sahaja yang boleh bantu kita. Allah akan dorongkan jalan daripada banyak jalan yang tak disangka-sangka. Apa yang kita patut buat, kita kena usaha. Kita jangan tak apalah, aku tunggu je lah, nanti adalah jalan tu. Tak, kita kena usaha. Macam saya pergi masuk daripada satu ke bank, dan saya pergi daripada banyak institusi yang saya pergi. Saya tak mengalah tau. Kita nak, kita kena buat. Kalau kita nak, kita kena buat betul-betul. Itu je. Nanti Allah akan bantu kita. Allah akan tunjuk. Dan masa tu kita akan nampak, ya Allah. Sebenarnya kan, bila kita hadapi masalah, sebenarnya dekat belakang tu Allah
Dia sebenarnya macam ni tau. Sebab ini yang saya faham lah. Maafkan saya kalau ada yang saya cakap tak betul ke apa, betulkan saya. Tapi ini tujuan saya hanya untuk sharing, untuk bagi semangat pada anda. Kalau anda sekarang sedang bermula, anda jangan down. Okay? Kalau ada cabaran, anggap je. Sebab Allah nak bagi sesuatu di belakang tu. Sebab saya banyak sangat daripada 2016 sampai 2020 ni, saya banyak saya hadapi. Supaya contoh, order tengah banyak-banyak kan, Pak, tiba-tiba je mesin rosak. Okay? Dan saya tak suka duit customer saya dah ambil, tapi saya tak boleh deliver seperti mana saya janji. So benda tu sangat saya tak suka. Mesin rosak mesin tengah rosak dan order tengah banyak. Dan saya terus cakap dengan suami saya, abang, macam mana pun kita kena dapatkan mesin ni. Macam mana pun kita kena dapatkan mesin ni. Dan suami saya cakap, macam mana kita nak dapat, duit kita ada macam ni, macam mana? Dan saya cakap, percaya, esok kita mesti dapat mesin ni. Cara dia macam mana saya tak pasti, tapi insya-Allah kita mesti akan dapat. Okay? Dan dalam tempoh tu saya usaha macam-macam cara. Dan benda yang magic. Tiba-tiba esok memang saya dapat mesin apa yang saya nak. Dan jalan dia adalah tiba-tiba adik saya bagi pinjam. Macam tu lah saya cakap. Bila kita hadapi cabaran, kita kena ingat sebenarnya Allah tengah nak upgrade diri kita. Bila ada sesuatu macam kita rosak mesin ni, memang benda ni payah tau. Saya sendiri pun waktu benda ni jadi, kita rasa macam alah, kenapa jadi macam ni Dah lah aku tengah macam ni, macam tu. Kita akan rasa tau. Tapi cepat-cepat kita sedarkan diri kita. Sebenarnya bila benda ni berlaku, ada sebenarnya di belakang yang Allah dah sediakan. Dia macam okey, contoh kan. Okay, sebelum pelangi keluar, hujan dulu. Kenapa hujan dulu? Sebab di belakangnya Allah dah sediakan pelangi. So sama juga macam kita. Bila Allah bagi ujian, kita memang sedih. Tipulah kalau kita tak sedih kan. Kita sedih. Tapi sebenarnya kat belakang tu Allah dah sediakan hadiah yang sangat indah untuk kita. Dan kadang-kadang hadiah tu kita jangan fikir macam kita jangan fikir kalau macam contohlah kalau kita bagi duit, kita dapat duit, kita jangan fikir sebab hanya Allah je tahu apa yang terbaik untuk kita. So kadang-kadang kita rasa kita nak benda tu, tapi kita tak dapat, kita dapat benda lain sebab Allah tak bagi apa yang kita nak, tapi Allah bagi apa yang kita perlu. Benda tu sangat susah sebab saya pun sebenarnya Alhamdulillah saya syukur sangat bila saya duduk dalam lane bisnes ni, banyak menyedarkan saya, banyak menyedarkan kebergantungan saya pada Allah 100%. Sebab masa dulu waktu saya bekerja makan gaji, saya tak ada rasa macam tu sejujurnya. Kita solat, kita semua tu kita buat, tapi kebergantungan tu kita tak ada tau. Sebab kita macam kita kerja macam biasa pun gaji kita ada. Ini serius daripada saya, diri saya sendiri. Saya tak cakap orang, diri saya sendiri. Tapi bila kita meniaga kan, kita akan letak 100% kepada Allah. Setiap hari, setiap pagi saya akan cakap, ya Allah, kau uruskanlah perniagaan aku, kau uruskanlah perniagaanku, kau uruskanlah perniagaanku. Sebab aku tak mampu buat satu apa pun melainkan dengan izin kau. Itulah ayat yang setiap pagi saya akan doa, saya akan cakap dengan Allah. Bab ni kau cakap sebab sikit. Sebab benda ni macam mana sebab kita tahu tanpa izin Allah tak akan bergerak satu zarah pun. Okey? Betul-betul nak pinjam semangat dan keberanian itu. Nak berjaya kena berani jatuh, kena berani bangun dan terbangun. Betul Kak Ina. Orang yang hebat adalah bila dia bangkit selepas dia jatuh. Bukannya kita gagal bukan kali itu adalah kita gagal. Orang yang gagal tu adalah bila dia jatuh, dia tak nak bangkit balik. Sebenarnya lagi banyak kita jatuh, lagi banyak kita belajar, lagi tinggi chance untuk kita berjaya. Sebab setiap kita jatuh tu ada benda yang sebenarnya Allah nak kita perbaiki dan kita pelajari. Sebab sebelum ni pun saya pernah jatuh tahap paling teruk. Saya pernah jatuh tahap merempat sebelum saya buat apa yang saya buat. Momen yang paling saya tak boleh lupa saat hai Isha Bo Setia Alam, hai Zana okey. Saat yang saya cakap paling saya tak boleh lupa bila saat anak saya
waktu susah tu, dia boleh pergi dari satu rak. Bila saya pergi nak beli barang dapur, dia masuk 99, dia akan pergi satu rak ke satu rak. Mama, yang ni boleh tak mama? Dan saya cakap, tak boleh kakak. Dan dia tengok lagi satu rak. Mama, yang ni boleh beli tak mama? Dan saya cakap, tak boleh, sorry. Sekejap itulah dia. Dia macam, itulah momen yang buatkan saya takkan putus asa dalam hidup saya. Sebab BY saya salah seorangnya anak saya. Sebab dia tak pernah komplain. Dia tak komplain dengan apa yang dia lalui. Kan mama papa dia sibuk kerja, dia tak pernah komplain. Dan saya rasa sangat bersyukur. Sebab saya tengok dia cakap, mama yang ni boleh mama, yang ni boleh mama. Dari satu rak ke satu rak dia tanya. Dan saya explain, maaf yang dik, bukan dik, kakak yang ni tak elok. Kita terpaksa tipu dia, yang ni tak elok makan, yang ni tak ni. Sebab kita sebenarnya yang tak mampu nak bagi kat dia. Dari satu rak ke satu rak dia tanya tau. Tapi sikit pun tak pernah dia menangis ke, dia marah ke, tak pernah. So itu yang buatkan saya kuat. Buat saya kuat, apa pun dugaan yang datang, saya kena buat sehabis baik. Sebab anak saya sangat sangat matang pada saya. Dia tak pernah nak hentak kaki, nak nangis kalau tak dapat tu, tak ada. Sebab dia faham kesusahan yang mama dengan papa dia lalui. Dia faham sangat. Dan saya ingat lagi ayat dia. Waktu tu umur dia 2 tahun. Waktu tu saya lepas solat. Masa tu saya belum bisnes ni lagi. Saya nangis. Then jangan sedih ya, I feel you, semangat sebab ibu. Yes, betul. Kak Lina Kop kan kenal Ilya macam mana kan? Anak saya Ilya Syahira. Saya ingat di masa tu saya bisnes. Sebelum saya buat apa yang saya buat sekarang ni, saya bisnes macam-macam. Saya ingat masa saya bisnes kepak ayam, dan masa sama saya buat bisnes skincare. Okay, saya ingat lagi masa tu suami pergi buat kepak ayam, saya duduk rumah. Masa tu saya doa, saya nangis. Lepas tu, lepas semayang, tu anak saya cakap, mama, kenapa mama nangis? Dia cakap macam tu. Lepas tu saya cakap, mama sedih kakak sebab sebab kita hidup kita susah. Dan tiba-tiba anak saya yang umur masa saya 2 tahun ke 3 tahun, saya lupa. Dan dia cakap, mama, kenapa mama sedih? Tu, dia tunjuk belakang saya. Tu, kan Allah dah bagi. Dan saya terus pandang belakang. Saya nampak rupanya yang dia tunjuk tu, rupanya parcel-parcel yang saya bungkus untuk saya hantar dekat customer. So saya rasa macam, lagi awal satu saya berderai air mata. Saya peluk anak saya. Saya cakap, ya Allah, sebenarnya Allah yang nak sampaikan kepada saya melalui anak saya. Dia cakap, kenapa mama sedih? Itu Allah dah bagi. Saya tak bercadang tau untuk sedih sebenarnya. Okay, itulah maksudnya macam saya tersedak kat situ. Kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Okay, maksudnya hari ni Allah bagi sikit, akan datang Allah bagi lebih. Masa tu mungkin saya terlupa nak syukur. Saya hanya nampak masalah. Saya nampak okey, kita susah. Tapi anak saya sedar kan, mama, itu kan Allah dah bagi. So benda tu macam, ya Allah, cakap kan, kenapa aku tak nampak benda tu? Kenapa aku fikir apa yang aku nak saja? Sebenarnya Allah bagi tu. Itulah sebenarnya detik dari situlah yang saya belajar. Bersyukurlah dengan apa yang kita ada. InsyaAllah Allah tambah lebih. Kalau dengan benda yang sedikit pun kita tak mampu syukuri, macam mana benda yang besar tu garanti kita syukuri? Okay? Itu kita didik diri kita. Apa yang saya cerita ni semua pengalaman saya sendiri. Kadang-kadang kita lupa. Contoh paling simple kan, kita fikir setiap hari kita punya tekanan, okay? Sampai kita lupa berapa banyak nikmat yang Allah bagi kat kita, yang kalau kita nak senaraikan, kita tak mampu kat badan kita sendiri. Kita bersyukur Allah bagi kita bernafas, kita bersyukur Allah bagi kita gerakkan tangan, kita bersyukur Allah bagi kita kelip mata.
Kalau benda tu Allah tak izinkan, apa jadi kat kita? Itulah sebenarnya saya patah balik, dah jauh dah begini, tak planning sebenarnya nak cakap benda ni. Sebenarnya setiap halangan dalam bisnes kita kena ambil secara positif dan kita kena move on. Sentiasa buat sehabis baik. Jangan fikir aku boleh ke tak ada ke orang nak bagi aku ni, ada ke orang nak bantu ni, bank nak tolong ke, tak apa, it's okay, move on. Betul si Zana. Kita kena sentiasa fikir setiap ujian, setiap halangan yang Allah bagi tu sebenarnya adalah momen yang Allah nak kita pergi ke satu tahap lagi. Allah nak kita move on, Allah nak kita buat lagi bagus. Memang nampak macam datangkan sebab saya banyak mesin rosak. Tapi masa first je saya sedih sebab masa tu saya tak faham lagi. Rupanya bila Allah bagi mesin saya rosak, sebenarnya Allah cakap, Aira, dah tiba masa dah you pakai mesin yang lebih lagi, upgrade lagi. Itu sebenarnya. So bila ujian datang, kita memang akan sedih, tu normal. Tapi cepat-cepat kita ingat balik, Allah tak akan uji kita melebihi tahap kemampuan kita. Dan bila Allah uji, kita kena positif, kita kena terus usaha. Sebab memang Allah akan bantu, Allah akan tunjukkan jalannya. Yang penting kita jangan jauh pada dia. Apa yang saya cakap ni sebenarnya saya tengah ingatkan diri saya. Sebab bukan mudah. Nak bercakap semua orang boleh cakap, tapi nak buat tu bukan semua orang boleh buat. Jadi apa yang saya cerita, apa yang saya cakap sebenarnya saya mengingatkan diri saya. So itulah perkongsian saya hari ni. 4 cabaran. Itu je, cukup 4 je. Saya tak nak cerita yang lain sebab saya tak suka negatif punya elemen. Saya suka positif, saya suka kita setiap hari bersemangat. Sebab apa tahu? Hidup ni singkat. Okey? Tersentuh sangat ni, tambah-tambah untuk akak yang baru nak bermula ni. So apa yang Mai rasa tu akak tengah nak mula, mudahan smooth je jalannya. InsyaAllah Kak Ina, insyaAllah. Yang penting Kak Ina kena tahu kenapa Kak Ina buat benda ni. Sebab apa Kak Ina buat ni. Bila kita punya big why, saya panggil big why kita besar, dan apa saja ujian yang datang, kita akan rasa kuat. Sebab kita tahu kalau ujian ni kita punya big why lagi besar, so benda tu akan menolak kita. Sebab macam saya, big why saya di belakang saya ni, ibu bapa saya, ibu bapa mertua saya, adik-beradik saya, tim saya sayang gila dengan tim saya. Saya sayang, saya nak macam mana, saya serius, saya sayang gila tim saya. Sebab saya, selepas family saya, tim tu saya anggap macam family saya. Serius, saya sayang gila. Saya nak tim saya satu masa hidup diorang lebih better. Saya nak tim saya dapat apa yang mereka impikan. Saya sangat sayang. So sebab itulah, apa saja cabaran yang datang, bila big why kita kuat, kita akan terus langkah. Kita akan terus buat apa yang kita buat. Tak kisahlah apa cemuhan, kata-kata, ujian apa pun yang datang, kita kena rempuh je. Kita kena buat je sebab big why kita. Sebab saya memang selain daripada ibu bapa, anak saya, suami dan family, team adalah Ruzana Abdul Rahman. Okey, kat sini saya nak kenalkan Ruzana Abdul Rahman, saya panggil Umi. Ini adalah insan. Susah cakap. Okey. Ini adalah insan yang waktu saya pernah hilang diri saya. Okey, aduh hai. Kenapa ya? Saya tak nak nangis. Okey, insan ni Ruzana atau saya panggil Umi. Insan yang pernah tarik tangan saya waktu saya dah hilang diri saya. Okey. Pernah satu momen, waktu tu saya down tau. Masa tu tengah business art creation ni, waktu memula saya tengah down.
saya dah hilang diri saya. Dan datang seorang hamba Allah ni, Ruzana, saya panggil Umi, yang hulurkan bantuan pada saya. Dia bawa saya masuk kelas IMKK, Dr. Azizan. Dia sponsor saya. Dan semualah hotel, makan, okay? Semua dia sponsor masa tu. Kat situlah saya dapat balik. Waktu saya pergi IMKK, dapat balik diri saya. Dan balik IMKK tu saya buat gila-gila. Okay? Thank you Umi, sayang Umi. Umi dia bawa saya, macam dia buat saya macam apa, adik dia sendiri orang yang orang kata apa, tak ada apa-apa ikatan, tetapi hanya atas nama sahabat. Dia apa, dia bawa saya, dia tarik saya waktu saya dah tak kenal diri saya, waktu saya dah down, saya dah tak tahu apa yang saya patut buat. Dia tarik tangan saya masuk IMKK. Okay? IMKK, siapa yang tak pernah pergi rugi. Follow Dr. Azizan. Sekarang ni dah Datuk Wira, Dr. Haji Azizan yang follow. Sebab di IMKK lah diri saya yang baru ni dilahirkan. Thank you so much dekat Umi Umi bawa Ira pergi IMKK. Kat IMKK tu memang saya nangis saja. Okay? Sebab saya nak bina balik kekuatan dalam diri saya. Sebab saya nak sedarkan balik, Ira, you kena kuat. Okay? Belakang you ramai sangat orang yang you nak bahagiakan. Itu yang buatkan saya kuat. Itulah dia. Mana tahu Umi tu sekejap je muncul. Dia duduk dekat Ipoh. Thank you so much Umi. Umi ni pandai buat kek tau. Kek dia sedap. Saya suka semua kek yang dia buat. Orang-orang Ipoh yang dia dekat tu, pergi tengok FB dia, Ruzana Abdul Rahman kot. Kek dia sedap. Tak tipu. So banyak benar melalut ni. Sorry, minta maaf banyak siapa yang tengok live ni itulah. Sebab kita planning kita rancang nak cakap macam ni, tapi kadang-kadang dia macam ni. Sebab saya percaya satu je, setiap kali saya sebelum live, saya minta pada Allah, ya Allah, bantulah aku, apa yang guide aku, apa yang perlu aku cakap waktu live, semoga apa yang aku cakap tu bermanfaat untuk orang. Saya tak nak live kosong tau. Saya minta sangat pada Allah, apa yang saya sampaikan waktu live tu bermanfaat untuk diri saya dan untuk diri orang yang tengok live ni. So saya minta maaf lah sekali lagi kalau saya ada melalut masa live kan. Saya tak planning. Yang teremosional tadi saya minta maaf banyak sebab saya tak jangka. Wah, kita geng, nama kita sama Umi. Umi tu ada geng nama sama. Thank you so much Umi. Thank you sangat. Saya bersyukur sangat Allah hadirkan seorang insan yang saya panggil Umi, sahabat saya, ada bersama saya waktu saya betul-betul dah tak kenal siapa diri saya. Semua dia sponsor ya masa tu. Saya syukur sangat Allah hadirkan saya orang-orang yang baik. Sebab itulah saya nak buat apa yang saya buat ni. Sebab saya nak bantu lebih ramai lagi orang. Supaya biar walaupun diorang bermula 50 pieces, diorang dah ada kotak yang cantik. Saya nak biar orang yang founder-founder yang baru buat produk ni, diorang tak rasa rendah diri, diorang tak rasa sedih, diorang tak rasa malu. Sebab produk diorang sama je macam orang yang ada modal besar. Diorang ada kotak yang cantik. Seperti yang belakang ni boleh tengok lah. Satu masa nanti insyaAllah dalam next live saya akan share kotak-kotak klien, kotak-kotak customer. So you all boleh tengok lah. So itu saja. Kita baik, ramai orang sayang. Ada Kak Ina. Mudah-mudahan insyaAllah. Sebab hidup ni singkat saja. Hidup ni sekali saja. Jadi apa salah kita all out gila-gila, baik untuk dunia dan akhirat, buat sehabis baik untuk orang-orang yang kita sayang. Okay? Jangan kisahkan sangat penat kita, jangan kisahkan sangat apa perit kita lalui. Sebab kita, misi hidup kita ni, kita nak buat sehabis baik untuk dunia dan akhirat kita. Sebab macam saya sini, mak saya umur dah 71 kan. Saya nak bahagikan dia. Apalah erti kejayaan ni kalau dia dah tak ada. Okay, saya minta maaf sekali lagi. Saya takut salah cakap. Jangan salah anggap ya. Maksud saya kalau kita tak
tak ada rezeki untuk ada mak dengan ayah kita waktu tu, tapi kita masih boleh bahagiakan mereka dengan kita buat sedekah, kita hantar macam-macam untuk di sana. So cuma pada saya sekarang ni, sebab Allah izinkan saya ada rezeki, saya nak bahagiakan mereka. Saya nak buat sehabis baik untuk mereka, sebab mereka dah bersusah payah lama dah untuk saya. Itu yang saya nak cakap. Saya minta maaf ya tadi kalau ada salah saya cakap, saya minta maaf berbanyak. Maksud saya itu untuk situasi saya, tapi sebenarnya kita boleh bahagiakan mak ayah kita, tak kisah sama ada mereka masih ada lagi ataupun tiada. Okey, ada atau tiada tu hanya jasad mereka saja, tapi mereka masih hidup dalam diri kita. Okey, sebagai seorang anak, kalau kita sayangkan dia, tak kisahlah dia masih ada lagi atau tak ada, kita kena keep hantar Al-Fatihah. Paling senang Al-Fatihah, buat amal jariah untuk mereka. Sebab itulah bukti yang kita sayangkan mereka. Okay? So saya minta maaf sekali lagi kalau ada yang saya cakap tersalah, sebab saya cakap tu apa di pihak saya. So saya minta maaf berbanyak kalau ada yang saya cakap tersalah, menyinggung perasaan anda yang lihat live ni. Saya minta maaf berbanyak. Minta maaf kalau ada yang tersalah apa, betulkan saya. Okay. So itu saja perkongsian hari ini. So saya nak ucap terima kasih berbanyak pada yang support live ni, pada yang komen, pada yang like, pada yang share. Thank you so much. Okay. So sebelum akhir ni, saya nak doakan semoga yang melihat live ni, yang share, yang beri komitmen pada live saya mohon kepada Allah permudahkan urusan anda pada hari ini. Semoga dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, semoga dikurniakan keberkatan hidup dunia dan akhirat, dan semoga dihantarkan sesuatu yang tidak jangka pada hari ini. Semoga Allah permudahkan urusan mereka. Amin ya rabbal alamin. Okay, so insyaAllah kita bertemu pada esok hari jam 10 pagi untuk topik art creation. Apakah sebenarnya art creation buat? Maksudnya art creation kan buat kotak 50 pieces. So adakah semua kotak art creation buat? Sebab yang itu saya kena kupaskan, sebab saya tak nak ada salah faham. Sebab kita kesian jugalah, kita faham bila customer dah ni seronok, excited sekali, tiba alamak kotak ni tak buat. So esok saya akan kupaskan apakah kotak yang art creation printing dengan MOQ 50 pieces. Okay. So sehingga kita bertemu lagi di live yang akan datang, insyaAllah dengan izin Allah ya. Okay. Assalamualaikum. Sekali lagi saya minta maaf ya kalau ada salah dan silap, ada salah tutur kata, saya minta maaf. Dan minta maaf juga untuk emotional tadi. Minta maaf, saya tak suka sebenarnya benda tu di depan umum, saya tak suka. Saya minta maaf sekali lagi ya. Okay, semoga berjumpa lagi di live yang akan datang. Assalamualaikum.